Ini pembahagian yang kita bincang dalam tengok sini. So, di situ jelas kita boleh tengok bagaimana rukun yang kita belajar semalam. Yang kita belajar semalam. Ada 13 pembahagian rukun solat. Kita ulang balik bagi ingat. Ni kena ingat ni. Kena ingat. Nak solat ni kejap lagi nak solat tahajud. Nak solat witir lah. Solat taubat lah. Solat itu, solat ni banyak lagi kan. So kita dipecah jadi 3 bahagian. Pertamanya rukun qauli. Kita ambil qauli dulu tak apa. Rukun qauli ni iaitu apa yang diterbit daripada lidah. Ada 5 rukun qauli. Kena ingat. Pertamanya takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga baca tahiyat akhir. Yang keempat selawat atas Nabi. Yang kelima memberi salam. Jadi rukun qauli ni pula kalau kita baca dia dalam hati, telinga kita tak dengar, tak sah sembahyang tu. Rukun qauli kena sampai pada telinga. Kalau orang perempuan sekalipun dia kena baca, telinga dia kena dengar. Kalau orang lelaki boleh kuat sikit tapi perempuan tak boleh, tapi sekurang-kurangnya telinga dia tu dengar bacaan rukun qauli yang 5 tu. Takbiratul ihram contohnya. Dia takbir, bunyi berdesing macam angin tu. Sung bunyi. Tak tahu apa benda. Tapi takbir. Dia tahu seorang je. Tak sah sebab dia kena jelas bunyi Allahu Akbar tu. Sama baca Fatihah. Dia baca bunyi tak? Bunyi apa? Bunyi desingan ke? Bunyi berdesing tu kat lidah dia kan atau bunyi huruf bacaan Fatihah tu. Sama juga baca tahiyat akhir. Jadi selawat atas Nabi. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kedua tak wajib. Hak kedua jadi sunat. Maka bacaan salam tu jangan baca assalam tutup mulut. Baca assalam alif. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama. Baik. Ringkasnya ada 5. Ada 5 dulu yang ni. Maknanya rukun qauli ada 5. Baik. Bagaimana tentang sifat-sifat bagi setiap satu rukun? Contoh dia, takbiratul ihram. Ada berapa sifat pula bagi takbiratul ihram? Ada 10 sifat. Baca Fatihah, ada 10 sifat contoh dia. Kemudian baca tahiyat akhir. Ni semua ni ada sifat-sifat bagi setiap satu. InsyaAllah ada masa nanti kita ajar sama. Nak mengerti tentang bagaimana kedudukan sifat bagi tiap-tiap rukun ni pula. Panjang lah cerita sembahyang ni, bukan takat ni, panjang cerita dia. Tapi malam ni kita belajar dulu bagi reti tentang rukun dulu. Okey, baik. Yang kedua, rukun qalbi. Tadi dah sebut, iaitu ada 2. Yang pertama hati, yang pertama niat, yang kedua tertib. Niat dia macam mana? Niat dia yang kita baca tadi tu, usolli fardul asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Yang tu dia panggil apa? Yang tu lafaz niat, bukan niat. Usolli fardul asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu dia panggil lafaz bagi niat. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i sunat kita berniat. Setengah orang tak mau niat, dia kata mana ada Nabi niat. Memang lain kalau kira apa itu. Kan Imam Syafi'i tu dekat dengan Nabi dah. Dia dah buat tu elok dah. So, jadi lafaz bagi niat. Bila kata takbir pula, Allahu Akbar. Masa tu pula yang ramai orang terjemah pula. Tadi niat bahasa Arab, lafaz niat. Usolli fardul asri arba'a raka'atin ada alillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardu asar. Parakan kerana Allah. Dalam tu ada apa? Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ada 3 kat situ. Dalam lafaz dia. Qasad itu berarti menyahaja ia pada nak solat tu. Yang keduanya, ta'arud menyatakan fardu. Dan yang ketiganya, ta'yin menyatakan waktu. Nanti kita masuk bahagian niat, kita bincang panjang sikit. So, jadi menyahaja ia pada solat fardu. Apa fardu asar? Itu nama dia qasad, ta'arud, ta'yin. Baik. Itu bukan
niat. Itu nama dia qasad, ta'arad, ta'yin. Jangan faham baik-baik. Niat tu ialah menghadirkan rupa solat tu. Menghadirkan zat dan sifat solat yang 13 tu dalam solat, dalam takbiratul ihram tu. Bukan kita menterjemah. Bila kita nak semayang tu usolli fardhu zuhri ataupun fardhu asri tu, bila angkat takbir, kita terjemah dalam takbiratul ihram. Sahaja aku semayang asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang tu bukan niat. Yang tu kita ulang balik sebutan. Tadi kita nak cerita yang kita nak semayang ni, semayang asar 4 rakaat tu. Tak payah nak cerita yang tu dah. Memang kita nak semayang pun. Yang nak kena cerita ialah menghadirkan rupa solat tu. Kena bayangkan macam mana zat dengan sifat solat tu dalam takbiratul ihram tu. Supaya sah solat tu, kalau tidak tak sah. Tak apa. Yang ni kejap lagi, esok insyaAllah kita pergi kepada bahagian niat tu pula. Ni saya terkata satu. Macam mana kita nak menghadirkan muqaranah tu kan. Dia panggil muqaranah. Muqaranah ni ada 4. Pertamanya muqaranah basitah. Yang keduanya muqaranah tawzi'iyah. Yang ketiganya muqaranah urfiyah. Yang keempat muqaranah kamaliyah. So yang 2 muqaranah di atas tu batal. Muqaranah basitah batal. Muqaranah tawzi'iyah tu batal. Yang sah hanya ada 2, iaitu muqaranah urfiyah dengan muqaranah kamaliyah. Itu yang sah. Itu kena baik-baik. Itu kena faham macam mana. Semayang ni sebab tu nak ikut sallu kama ra'aitumuni usolli tu macam mana Nabi semayang. Jadi kalau kita tak mengaji betul-betul, kita hantam semayang. Niat tu niat. Udahlah tu, sah dah tu. Main rupa itu. Mana maunya kan. Okey, baik. Sikit lagi. Yang akhir sekali adalah rukun fi'li. Tertib. Tertib ni mendahulukan yang dahulu dan mengemudiankan yang kemudian. Bermulanya solat itu, pintu masuk solat ialah takbiratul ihram. Takbir tu. Allahu Akbar. Dia masuk solat. Jadi nak keluar dia last sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu adalah pintu keluar bagi solat. Maknanya nak masuk. Sebab bila kita solat, as-salatun mi'raj. Kita dalam keadaan mi'raj dengan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh keluar sewenang-wenang. Tak boleh masuk sewenang-wenang. Nak masuk tu kena ada tertib dia, kena ada adab dia. Kena takbir dulu, nak masuk tu, nak masuk duduk dalam alamul ghaib tu, nak menghadap Tuhan. Solat ni bukan semayang macam tu je. Nak keluar pula kena adab dulu. Masuk rumah orang bagi salam, keluar bagi salam lah. Kan? Ni masuk bagi salam, keluar lari. Macam kita lah kan pergi kerja kan, tempat mana-mana tempat kerja. Pasal nak masuk beria, pergi interview lah elok-elok. Nak berhenti lari gitu je. Ni pun ada masalah juga. Tak ada adab dia panggil. Baik. Jadi yang ketiga iaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ni ada 6. Kena hafal ni. Yang pertama qiyam. Itu nama qiyamul lail, semayang malam, berdiri malam, berdiri siang. Berdiri semayang malam, qiyamul lail, qiyam. Yang pertama berdiri. Yang kedua rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduk baca tahiyat akhir. Baik. 6 ni adalah rukun fi'li. Cuba tengok perhati baik-baik. Ke-6 rukun ni kita lakukan dengan dalam keadaan seluruh anggota jawarih kita. Bila kita berdiri, mana had berdiri betul? Mana had nak berdiri betul? Had dia, bila kita berdiri betul tu, tak boleh tu hoyong-hayang ke depan, ke tepi, ke kanan, ke kiri ke. Ni ada setengah orang semayang. Bila dia semayang, dia badan ni tu dia buai. Dia ke kanan, lenggok kiri, lenggok depan, lenggok belakang. Depan, belakang. Kalau ni dia terror solat. Tapi yang Nabi duduk barang semayang macam tu. Semayang tu tegak. Memanglah semayang ni kita mana boleh berdiri terpacak macam tu. Ada pergerakan tapi bukan dengan kita buat. Kemampuan kita berdiri. Ni dah aku berdiri ni dah tetap dah. Tetap berdiri tak gerak ke kanan, kiri, depan, belakang tu. Macam tu. Itu nama dia berdiri betul. Had dia sekadar menegakkan tulang belakang tu kena tegak. Tulang belakang tu kena tegak. Melainkan orang bongkok lah. Kalau orang bongkok tak ada daya dah. Dia memang bongkok semula jadi. Tapi kita kena tegakkan berdiri. Kemudian rokok. Rokok tu, rokok ni nak kena tunjuk je ke. Rokok macam ada rokok, tangan tak ke lutut.
kepala, belakang kepala kita dengan badan dengan punggung kena sama paras. Jangan sampai ada orang rokok setengah tu, kepala dia sampai nak sentuh lantai tu. Tu tak tahu dia rokok kot mana, kita tak faham lah. Tak tahu lah tulang tak elok ke apa ke kadang-kadang. Tapi berdiri betul elok pula. Masa rokok tu dia sengaja turunkan kepala dia ke bawah. Sedangkan belakang kita tu kena separas dengan kepala. Punggung dengan badan tulang belakang tu kena sama paras. Mata tengok ke tempat sujud. So kena paras gitu. Macam ni. Paras gini. Ni belakang punggung, ni kepala. Nampak paras dia. Di situ. Bila kita rokok. Lepas tu kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Perbuatan juga. I'tidal. Kemudian sujud. Sujud. Kaki kena ingat. Bila sujud, kaki belakang kena rapat. Jangan kangkang luas-luas. Jangan biar masa kita turun tu kaki kita dah terbuka. Tapi masa kita nak sujud tu, temukan kaki tu. Jari kaki kanan belakang dengan kaki kiri. Ibu jari kena sujud sekali. Jangan ibu jari tu lepas ke keluar ibu jari tu. Kena ke depan. Tegak sikit. Tak apa. Masa sujud. Tangan tu dekat dengan paras telinga bau kita tu. Dengan telinga tu dekat. Sujud. Sujud tu dengan fi'li, perbuatan. Kemudian duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud sekejap. Kita baca doa. Rabbighfirli warhamni. Kemudian duduk yang keenam, duduk macam tahiyat. Duduk macam tahiyat. Ada duduk tawarruk, ada duduk iftirasi. Ada dua jenis duduk tu. Nanti kita sampai tempat tu. Itulah ya. Ada 6 rukun fi'li. Maknanya bila kita belajar malam ni tentang pembahagian 13 rukun solat, kita kena mula hafal dah. Apa dia, berapa rukun qauli? Berapa? 5. Qalbi 2. Fi'li 6. Okey. Faham dah? Maknanya faham dah tu. Faham dah. Jadi begitulah. Sekadar malam ni dulu dalam masa tazkirah pendek ni tentang pembahagian 13 rukun solat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni mendapat manfaat dan boleh kita berkongsi bersama. Dan slide lagi tak cukup dah. Ni cancel Nazri, tak sempat dah. Dah kat ke 10 ke 11 dah cukuplah. Sekadar tu dulu pada malam ni. Apa yang sampai mudah-mudahan mendapat manfaat, dapat keberkatan, dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni dulu. Minta ampun dan maaf bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.